Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari pada semua anak-anak madam. Ada 35 orang yang dah join sekarang. Okay, so untuk hari ni, actually kita akan belajar balik dan cover balik subtopik yang kita tertinggal hari tu, dan dia memang berkait pun dengan subtopik DNA replication yang kita akan belajar seterusnya. Okay, so maknanya ada dua benda yang kita nak cover hari ni. Okay, di mana yang pertama, Madam akan ajar tentang apa itu DNA punya structure based on Watson and Crick. Ini berada dalam nota you chapter 1 hari tu. Subtopik yang last sekali. Okay, then kita akan tengok you dapat ke tidak by fill in the blank dalam exercise concept enrichment tu, dan kita akan continue dengan asas kepada DNA replication. Sekiranya lain okey sekarang, Madam nak share satu video berkenaan DNA replication dan kita akan bincang. So, orang-orang yang buat DNA replication, bolehlah take note perkara-perkara yang penting tentang DNA replication ni. Tapi yang tak buat, jangan tak nak belajar pula. Sebab semua yang ada dalam bab ini akan masuk dalam UPS kita nanti. Walaupun dalam final tak ada, tapi UPS, ujian penilaian sumatif nanti ada. Okay? So, saya akan present screen sekarang. Okay, so you all dah nampak screen saya dah? Alright, so kalau you tengok, ya? Nampak tak? Anak-anak nampak screen madam? Apa madam tak dengar? Nampak, okay. Alright. So, kita akan start, di mana inilah dia yang ada dalam nota you. Cuma madam potong, tambah gambar supaya nampak lebih jelas. So, kalau you all nak nota ni nanti, nak comparekan, simpan dalam bentuk soft copy je, tak payah print pun. Okay, nanti madam share akhir kelas. Alright, so kalau kita tengok kat sini, ada banyak fakta. Di mana kalau you tengok ini sebahagian daripada fakta, nanti ada satu lagi slide, ada sebahagian lagi fakta berkenaan struktur DNA berdasarkan Watson and Crick model. Watson and Crick ni dia yang propose. Dia yang dapat bayangkan macam mana rupa DNA ini secara struktur macam ni. So kalau kita tengok kat sini, selama ni kita tengok orang lukis DNA, macam inilah gambar kartun ataupun gambar yang dalam sel, dalam bentuk macam ni. Sebenarnya apa komponen penting yang ada pada DNA dan apa fakta-fakta pentingnya? So yang pertama, kalau you tengok kat sini, dia highlight yang monomer kepada DNA adalah nukleotid. Ini yang kita belajar hari tu, di mana kalaulah dia DNA, dia ada nukleotid yang ada 3 komponen. Iaitu yang pertama, apa yang Madam lukis ni? Komponen pertama kepada nukleotid. Ni apa? Apa tu anak-anak? Ni apa ni? Ini adalah deoxyribose sugar. Komponen yang pertama. Ataupun dia ni kategorinya pentose lah. Tapi sebab kita dah mention DNA, so you tak boleh sebut dia pentose. Pada carbon number 1, akan terikat struktur komponen yang kedua yang kita panggil sebagai nitrogenous base. Ni hari tu kita dah belajar dah. Dan nitrogenous base kepada DNA ini adalah sama ada adenin, thymine, guanin ataupun cytosine. Manakala ini carbon number 1, 2, 3, 4. Pada carbon number 5, ini kat sini carbon number 5. Akan terikat satu lagi kumpulan yang biasa kita labelkan bulatan. Dengar suara madam tak? Dengar kan? Hello? Dengar? Sebab tiba-tiba dengar senyap. Alright. So, yang ni dinamakan sebagai phosphate group. So, inilah yang kita panggil sebagai nukleotid. So, kalau kat sini kita tak nampak, mana nukleotid ni, kenapa ada huruf-huruf ni je yang berpadanan dan ada ni yang warna merah ni sebagai tulang.
Okay, tulang ni nanti kejap lagi kita akan belajar. Ni nama tulangnya. Sugar phosphate backbone. Maknanya kenapa sugar phosphate? Kalau you tengok sekarang, ini sugar, ini phosphate. So maknanya bahagian merah ni adalah bahagian phosphate dan deoksiribose sugar yang dah bersambung antara satu sama lain. Bahagian tengah-tengah ni, ini adalah bahagian nitrogenous base. Okey, itu fakta yang pertama. Okay. Fakta kedua dia kata DNA molecule consists of 2 polynucleotide strand. So dia terdiri daripada 2 polynucleotide strand. So gambar yang you nampak, yang senang nak nampak this one lah. Okay. Ini strand nombor 1, ini strand nombor 2. Sama juga this one. Ini strand nombor 1, ini strand nombor 2. Beza gambar ni, ini yang straight, ini yang real, yang dalam bentuk double helix. Double itulah yang merujuk kepada dia ada 2 strand. Okay. Dan 2 strand ini akan twist around each other forming, dia dah bagi tahu bentuk yang dia twist. Ni straight, dia sebenarnya twist macam ni dan dipanggil sebagai double helix. Okay, satu twist, kalau you tengok ni kan, satu lingkaran ni, satu pusingan tu, dia terdiri daripada 10 base. Maksud 10 base, 1, 2, 3, 4, 5. Gambar ni tak tepat lah. Maknanya kalau ni kita kira 10, satu lingkaran. Dan lingkaran yang seterusnya, and ada 10. 10 lagi dan dia sangat panjang. Okay, ni fakta yang ketiga. Okay, seterusnya dia kata, kedua-dua strand ini sebenarnya sifat dia adalah anti-parallel. Okay, apa maksud anti-parallel? Okay, dia run in opposite direction. Okay, kalau you tengok, strand ini dia ada numbering. Okay, di mana kalau you tengok strand yang pertama, numbering di atas ni dia kata 5 prime. Yang belah sini 3 prime. Okay, satu strand. Kalau dia parallel selari, belah sini pun 5, belah sini pun 3. Sebaliknya, tak. Okay, this side dia 3 prime. This side, yang bahagian bawah 5 prime. So, sebab dia terbalik macam tu, inilah kriteria yang kita panggil sebagai anti-parallel. Macam mana boleh jadi macam ni? Sekejap lagi madam tunjuk. Okay, ini semua disebabkan kita antara setiap nitrogenous base ATCG ni, dia akan berpadanan antara satu sama lain. Dan pasangan dia adalah adenine akan berpasangan dengan thymine. Dan antara dia akan terbentuknya 2 hydrogen bond. Disebabkan nak memenuhi this one, let's say ni kita kotakkan. Okay, manakala kalaulah guanin, dia akan terikat, pasangan dia tak boleh tukar. Dengan apa-apa cara sekalipun, memang pasangan dia adalah cytosine. Okay, kalau you tengok kat gambar madam ni pun G dengan C, C dengan G. Okay, tapi number of hydrogen bond antara mereka ada 3. Okay, tapi macam mana boleh jadi terbalik? Macam mana boleh jadi anti-parallel ni? Okay, so madam tambah satu slide, madam lukis. Okay, kalau you nak tahu, kita lukis yang pertama lah, pasangan pertama. Let's say madam lukis, this is kita punya deoxyribose sugar pada carbon number 1. You all nak base apa? Nak nitrogenous base huruf apa? Madam buat 2 pasang. Nak bagi you all nampak. You all tengah makan tu yang tak on mic madam tengah live lagi ke tidak ni? Takut madam. Okay. So bagi madam 2 contoh. Apa nitrogenous base yang you nak dari ATCG? Kita nak buat contoh ni. Yang pertama ni nak huruf apa? A. Okay. Nak A. A maknanya adenine. Okay. Yang satu lagi? Okay. C. Thank you very much. Alright. So actually, kalau ini tak bersambung, kita kira dia sebagai
sebagai apa? Nukleotide tau. So sebenarnya dia bukan tak bersambung macam ni, dia bersambung antara satu sama lain. Dekat mana dia bersambung? Okey, hari tu Madam lupa nak ajar you all, bila dia attach pada carbon number 1 ini, ikatan ini kita panggil sebagai covalent bond. Okey, manakala pada carbon nombor 5 ni, kan ni carbon nombor 5, ikatan yang ikat dengan fosfat ini, nama ikatan ni kalau satu, kita panggil dia phosphoester bond. Walau bagaimanapun, sebenarnya diorang ni akan terikat. Kalau dia condensation, dia terikat. So this one carbon nombor 2, carbon nombor 3, 4. So nampak tak? Ni carbon nombor 3 ni terikat pada fosfat. This one, carbon nombor 5 yang terikat pada fosfat. Okay, so kalau satu phosphoester. Okay, sekejap. Madam tukar phosphoester ni nak bagi faham. Phosphoester merujuk kepada ikatan antara karbon nombor 5 dengan fosfat. Ini phosphoester bond. Tapi bila dia dah terikat pula antara first nucleotide dengan second nucleotide kan. Ni kan takut confuse. 3, 4. Bila dia dah terikat macam ni, ikatan ini kita namakan, nampak antara 3 ni tarik satu, antara 5 ni tarik satu. Ada 2 phosphoester. So ini yang kita tukar. Nama dia dah jadi phosphodiester. Di itu 2 kan? Bond. Bond boleh, linkage pun boleh. Tapi bila nak label phosphodiester, kena dua-dua ni. Nanti you all buat proper lah sebenarnya garisan dia. Dia nak tunjuk antara 3 ke fosfat, 5 ke fosfat, antara 2 molekul. Okey, so ini pada satu strand. Macam mana dia boleh letak pula numbering 5 ke 3? Okey, kalau macam ni, yang mana? Ini strand 5 ke strand 3? Okey, kalau bahagian atas ni adalah fosfat yang terikat pada carbon nombor 5, so strand ini adalah 5 prime. Bermula dengan 5 prime. Sebab atas ni tak terikat dengan apa-apa dan fosfat ni tak terikat dengan apa-apa kan? Dia yang paling atas. So ini 5. Kenapa 5? Sebab dia terikat pada carbon nombor 5. Dan ni ada 2. Bahagian bawah ni belum terikat pada siapa dan yang paling bawah sekarang adalah carbon nombor 3. So untuk strand ini 5 prime to 3 prime. Kalau kita baca arah ke bawah lah. Okey. Macam mana pula boleh jadi anti-parallel tadi? Okey, A kita tahu dia berpasangan dengan T. C berpasangan dengan G. So, A ni macam buatlah. Berpasangan dengan T. Okey, A mesti dengan T dan dia terikat menggunakan 2 hydrogen bond. C mesti terikat dengan G. Okey, walau bagaimanapun, kita tahu hukum nukleotide nitrogenous base ni mesti terikat pada carbon nombor 1. So, yang T ni pun maksudnya dia kena terikat pada carbon nombor 1. So, takkan kita nak lukis macam ni kan? Kalau macam ni, ini bukan carbon nombor 1. 1, 2, 3, 4. Dah jadi salah. Jadi, dia kena terbalikkan diri dia untuk pastikan hydrogen bond ini boleh terbentuk. Maksudnya, kita nak jadikan this part adalah carbon nombor 1. So, terbalik. Ini jadi carbon nombor 2. Carbon nombor 3. Sorry lah buruk sikit. Carbon nombor 4. Okay, actually sebenarnya kalau you bukan menulis atas board, you boleh terbalikkan kertas you tau. Terbalikkanlah untuk lukis this side. Tapi tak kena lukislah masa PST nanti kena. Sekarang tak. Okay. So, pada carbon nombor 4, mereka kata buat satu garis. Ini fosfat dia. So, ini sebab dia dah jadi terbalik. Okay, this one sama juga. Dia mesti terikat pada carbon nombor 1. Buat dulu bentuknya. Ni carbon nombor 1, carbon nombor 2, 3, 4. So, ini carbon nombor 5, baru fosfat. Dan fosfat ini terikat pada nombor 5. Dan dia akan terikat satu lagi ni, carbon nombor 3. Ini satu lagi phosphodiester linkage. Okay, so nampak tak? Bila macam ni, you tengok kenapa kita kata dia anti-parallel?
Sekarang untuk this strand, apa yang ada fosfat ke bahagian atas? Tak ada, nampak tak? Nombor 3 ni yang menghadap ke atas, tak ada apa-apa terikat pada dia. So this strand adalah 3'. Tapi kalau ni, nampak? Karbon nombor 5 ni yang kat bawah, yang belum lagi terikat kat apa-apa. So dia 5'. Okay? So yang ni 5 ke 3, this one 3 ke 5. Itulah yang kita katakan sebagai anti-parallel. Okay, boleh dapat untuk berkenaan dengan anti-parallel ni. Okay? Jangan risau, tak kena lukis. So itu sebenarnya, tapi bila macam ni kita tak nampak lah. Okay, seterusnya, the two strand are held together by hydrogen bond. Yang ni Madam dah tunjuk tadi, maknanya antara setiap base sequence ini, nitrogenous base ini ada ikatan, dan ikatan itu adalah hydrogen bond. So for this gambar, okay, this one is hydrogen bond. Okay, ada satu lagi ikatan antara karbon nombor 1 dan karbon nombor 4 ni, ini sebenarnya covalent bond. So struktur DNA ada 3 ikatan. Okay, 2 ikatan yang kuat, covalent bond dan phosphodiester bond kalau dia bersambung. Kalau tak bersambung, yang kat 5 ni je phosphoester. Dan ada ikatan yang lemah iaitu hydrogen bond. Okay, ni boleh putus, boleh cantum balik. Waktu bila dia putus, nanti kita belajar dalam siapa yang buat DNA replication, ada satu enzim yang bertindak untuk putuskan strand DNA ni supaya dia boleh jadi template. Sebab tu mereka kata yang ni berkait nanti. Okay, so seterusnya kita tengok pasangan antara A dengan T, C dan G ini yang kita panggil sebagai complementary base pair. Tengok ejaan, bukan compli, complement. Complement ni melengkapi antara satu sama lain. So complementary base pair ini merujuk kepada A dan T, C dan G. You wajib tahu. Adenine linked to thymine by 2 hydrogen bond. Guanine linked to cytosine by 3 hydrogen bond. Memang macam tu, wajib macam tu. Tak boleh ubah. Okay, dalam apa pun organism, memang itulah sifatnya. Okay, so kalau gambar ni mungkin lebih cantik lah. Okay, kalau kat sini. Okay, strand ni 5 ke 3 dia. Yang ni strand ni yang atas ni berapa? 3 ke 5? Seorang. Bagi idea kat madam. 3. Kenapa 3? Sebab kita nampak ini bucu ni 3. Okey, 3 tak boleh tulis 3 je tau. 3 dia ada comma. Kita panggil 3 prime. So yang bawah ni. So kalau ini phosphate, dia akan 5 prime. So another strand, kalau kita tengok, ini 5 prime. This one, bawah dia kosong. 3 prime. So betul lah dia ni anti-parallel. Dan adalah ikatan ni. So kalau nak level phosphodiester, kalau yang ni dia kena macam ni. Phosphodiester. Okay, settle yang tu. Okay, dan sikit lagi fakta berkenaan dengan DNA ni berdasarkan Watson and Crick. Dia bagi tahu juga, okay, sugar, okay, deoxyribose tadi yang mana lukis tu, yang bentuk 5 segi tu, link to phosphate group by phosphodiester linkage to form backbone. Ni maknanya bila dia dah attach atas dan bawah macam mana, nampak? Yang ni phosphodiester linkage. Ini karbon nombor 3, ini karbon nombor 5. So phosphodiester. Okay, gambar ni kan dia salah sikit. Kejap madam tengok apa salah dia. Oh betul dah, dia dah betulkan gambar tu. Okay, so kalau komponen phosphate sugar ni yang dia kotakkan dengan warna kelabu ni, ini yang kita panggil sugar phosphate backbone. Okay, dia merupakan tulang belakang kepada DNA dan dia terdiri daripada sugar dan juga phosphate. Sugar phosphate sama dengan this one. So each DNA dia akan ada 2 lah sugar phosphate backbone tu. Okay, on the side, the outside of helix. So yang ni pun kalau you nampak merah ke, hijau ke, biru ke, itu adalah sugar phosphate. Yang tengah-tengah tu nitrogenous base. Okay, ini yang tadi kita cerita pasal 5'3'N tu lah, yang anti-parallel. Dia bagi tahu juga the end of strand with free phosphate group. Macam ni lah, free phosphate group. Free phosphate group dilabelkan sebagai 5'N. Ada N sebenarnya, lupa, sorry. Okay, kalau this one
Sekejap, kena ubah balik. Kang, korang tengok benda ni Kang. Dia jadi berdosa, salah. Okay, N. Hujung. 3 prime N. 3 prime N. Nanti dalam buat assignment pun kena ada. Benda ni akan berulang. You akan belajar dan you akan apply dalam assignment you. Okay. Manakala dia kata 5 prime N because phosphate attached to 5 carbon. Tadi madam dah terangkan. The other end of the same strand with free hydroxyl group. Madam tak nampak pun gambar kita free hydroxyl group ni. Okay, actually sebenarnya setiap satu this one, kalau you ingat lah. Okay, dia akan ada kaki-kaki ni. Dia ada OH yang kosong. Tapi ni pentose dia OH kat bawah. So sebenarnya ada OH tapi kita tak tunjuk lah dalam gambar ni. So bila dia hujung 3 yang free, maksud free tu ialah dia not bonded to anything. Dia tak terikat. Okay. So bila dia free, kita panggil dia sebagai 3 prime N. Okay. Dan merupakan hujung 3. Itu je lah yang berdasarkan Watson and Crick. Okay. So ini yang lebih detail sikit lah. Ni nukleotide, DNA nukleotide. Okay. Ini sugar phosphate backbone-nya. Nampak tak? Yang ni beza sikit. Kenapa madam letak gambar ni? Setiap base ni kadang-kadang dia complementary tau. Dalam exam kadang-kadang dia buat bentuk. Kalau A, padanan T. Dia bentuk dia tak sama. Dia sepadan. Macam jigsaw puzzle. Mungkin ada bahagian dia macam ni. A kan? Let's say. So T, dia takkan bentuk macam ni. Yang ada mulut macam mulut burung ni. So dia mesti ada yang macam paruh macam ni pula. T. So dia complement. Perkataannya tadi adalah complementary. Okay. Dan kalau this one, A dengan T, 2 hydrogen bond. Kalau C dengan G, 3. So, faham tak untuk this part? Okay. So, now, sekejap. Madam nak stop presenting. Madam nak pergi buka dekat this one. Okay, sebelum saya sambung. Okay, sekarang you all nampak screen lain kan? Rupa lain kan? Math kita buat benda ni. Okay, you all pun ada kalau you all dah print. Okay, dalam konsep enrichment yang saya bagi awal-awal SEM. Okay, mungkin tak semua saya sempat discuss. So, you all boleh je buat. Kalau dah settle, rasa nak tanda, baru tanya dengan saya jawapan. Saya tak akan letak kat GC. Okay, saya tak nak jawapan tu tersebar. Kalau you memang dah buat, you nak tanda part-part yang saya tak discuss, baru saya share dengan you je. Okay, alright. So macam mana nak buat ni? Okay, minta maaf lah sebab masa pensyarah ni buat, nombor ni tak tersusun. Dalam assignment you nanti, jangan buat macam ni Nombor 10 yang paling atas, baru nombor 1, nombor 11. Ini contoh yang nanti dalam assignment kita tak dapat markah untuk apa orang kata? Organisation tu. Untuk first part tu tak dapat markah nanti. Okay, tak apa. Yang ni sebab latihan. Dia kata structure DNA based on Watson and Crick. Okay, jom kita isi. Nombor 1. Monomer of DNA is open mic, on mic, on mic. Ini bukan sesi saya mengajar. Saya nak kita penuhkan ni. Cepat. Saya bagi. Okay, sebab kita nanti ada setengah jam lagi. Monomer of DNA is very good. Nucleotide. Okay, nombor 2. Okay, so nucleotide nampak tak? Dia kurungkan 3 benda. Bentuk deoxyribose sugar. Ini contoh dia buat rupa yang memang dalam bentuk ring lah. Okay, dia punya nitrogenous base dan phosphate group. Alright, number 2. Okay, DNA, dia kata, kejap, kecilkan sikit lah. Okay, DNA consists of apa? Dia tunjuk ada 2 ni. Dia ada 2. Tak boleh tulis 2 strand saja, kena polynucleotide. Kenapa polynucleotide? Sebab nukleotide ni yang satu ni tadi dan dia bersambung. Ada 2 strand yang semuanya bersambung by phosphodiester. So, 2 polynucleotide strand. Okay. And the 2 strand, apa yang berlaku antara 2 strand ni? Around each other forming. Okay, dia twist. Okay, kalau you tak ingat perkataan twist, agak-agak perkataan apa boleh?
Roll Roll tak boleh nak. Okay, good try but roll tak boleh. Coil. Ini pun satu lagi yang biasa ada. Coil to form, apa nama dia yang berpintal-pintal ni? Apa nama official dia? Very good. Double helix. Dapatlah tu. Walaupun tengah-tengah hari. Ada yang tengah lunch ke? Sedapnya. Dia lapar. Okay. Sambung. Okay. Kejap lagi kita makan sama. Okay. Each complete turn of DNA tadi. Madam kata setiap turn tu ada berapa base pair? 10. Betul. Okay. Nombor 5. The two strand run in opposite. Okay, opposite ini yang bawa maksud yang mana tadi? Okay, 5 prime to 3 prime, 3 prime to 5 prime. To each other, therefore, okay, bila dia opposite, dia dipanggil? Okay, very good. Anti-parallel. Okay, dalam bio kan, ejaan jaga tau. Especially macam nucleotide, anti-parallel. Kadang-kadang madam pun salah eja juga. Okay, tapi kita practice lah. Okay, next. Ni nombor 5, mana nombor 6 je? Oh, jangan buat macam ni assignment nanti. Pening. Okay, nombor 6. The two strand are held together. Dia tunjuk kat gambar ni. A dengan T dia tunjuk kat tengah-tengah ni. Held together by? Very good. Hydrogen bond. Between the, apa benda ni? Tapi pair, oh betul, ada pair. Complementary base pair. Oh, cikgu ni buat tak cukup dia punya garisan. Okay, you boleh panggil dia base pair atau you boleh panggil dia nitrogenous base. Oh, saya dah tak boleh tulis kat situ. Lupa pula. Ingatkan my viewboard saya, dia boleh tulis. Okay, nitrogenous base boleh. Okay, adenine link to, ni kalau salah eja salah tau. Okay, dan thymine, T kena huruf besar. Thymine. By 2 hydrogen bond. Guanine link to, apa nama dia? Cytosine. Betul. By 3 hydrogen bond. So, nampak ini antara fakta lah yang penting. Okay, 8. Sugar. Sugar ni siapa nama sugar? Kalau untuk DNA, sugar dia tak boleh tulis pentose. Very good. Deoxyribose sugar. Okay. Alamak. Korang tulis sugar ni Okay. While link to so ini bukan screen. Okay. Phosphate group. Tulisan madam besar. Susah nak control pakai apa stylus. Okay. By. Okay. You kena tengok gambar ni tau. Ada masa kalau dia tunjuk satu saja, ni dia tunjuk dua-dua. So kalau dua-dua betul. Phosphodiester. Kalau bond atau linkage, kat sini dah ada linkage. So tak perlulah tulis bond ke. Okay. Tapi kalau dia tunjuk satu je. Kalau satu, dia tak akan tunjuk dekat yang nombor 3 tau. Dia akan tunjuk yang dekat carbon nombor 5 dengan fosfat ni. Salah kalau kita tunjuk yang nombor 3 ni. Okay, dan dia akan form sugar dengan fosfat terikat untuk bentuk apa? Apa nama benda ni tadi? Tulang belakang tadi madam kata. Bone. Comel. Betul bone. Tapi ada 3 perkataan hilang. Apa bone? Apa yang ada dekat bone ni? Backbone. Okey, 2 perkataan dah muncul. Ada lagi 2 hilang. Apa yang ada dalam sugar backbone tadi ni? Ni dan ni. Ni dan ni. Apa bone? Apa backbone? S ni betul, pandai. Baguslah anak madam. Tengah-tengah hari pun okey. Sugar phosphate backbone.
Okay, tipu backbone ni satu perkataan je Okay, the sugar phosphate backbone ni ada lah kat atas ni korang. Are on. Alamak, on apa ni? Okay, yang ni madam bagilah. Ini perkataan biasa ni. Okay, dia bukan terminologi. Outside of the helix. Yang bahagian luar. Kalau kita tengok luar helix ni, kita panggil outside. Okay, last two question. Nombor 10. The end of the strand with free upper group is apa? Because the phosphate is attached to apa? Ambil. Apa ni? Ya ke hydroxyl? Dia tunjuk kat mana gambar tu sayang? Hai. Jadi dia adalah free phosphate group. Makna free tadi madam kata dia tak terikat dengan apa-apa. Okay. Is the dikira sebagai apa ni? 5 prime N. You all kena tulis macam ni. Because phosphate group is attached to kenapa dia dipanggil 5N? Okay, to the 5th carbon. Ngada benda ni dia buat 5th. Ataupun ni 5TH, 5th carbon lah. Dia terikat pada karbon nombor 5 sebab tu dia dipanggil 5 prime N. Okay, manakala yang terakhir, nombor 11. The other end of the strand with free. Kalau hujung ni free apa? Dalam gambar tak ada tau. Yang ni kena hafal. Free apa tadi mana kata? OH. Yes. Hydroxyl group. Okay, kena ada group sebenarnya. Dah ada group kat sini. Is the 3 prime N. Because the hydroxyl group is attached to third carbon. Carbon nombor 3. Okay, very good. So, ini je. Okay, kalau you all tengok dalam buku, ada je fakta-fakta lain berkenaan DNA. Tapi fakta lain yang selain daripada yang ada ni, tidak dikira sebagai based on Watson and Crick. So, kalau lah, let's say exam kan, dia minta give the description tentang DNA berdasarkan Watson and Crick, you cerita fakta-fakta yang selain daripada ini. Okay, mungkinlah you kata DNA contain genetic information ke apa ke. Bukan ada dalam struktur DNA Watson and Crick. Salah. Alright. Okay, so next, saya just nak perkenalkan you tentang DNA replication. Ada yang dah risau ke? Madam, tak buat draft lagi. Relax. Kita nak hantar berapa bulan? Berapa bulan kita nak kena hantar? Biasanya saya akan bagi you 2 minggu untuk prepare draft. 2 ke 3 minggu lah. Dan you boleh hantar secara berperingkat untuk saya semak dulu. Draft ni pakai pensel je. You tulis kat kertas A4 ke dulu draft. Perancangan you nak buat macam mana. Okay, ataupun kalau you nak draftkan di komputer pun boleh. Hantar dulu. So, saya akan semakkan ayat, gambar, betul ke tidak. So, biasa saya akan bagi 2 ke 3 minggu dan dalam tempoh tu lah kita akan belajar. So, kalau tanya sekarang, kadang-kadang you dah jumpa baru you tanya. Kalau saya free, saya jawab lah. Okay, kalau bagusnya kita dah belajar, baru you akan came out dengan you punya draft tu. Okay, so DNA replication, hari ni saya nak fokus pada enzim dia je. Dia ada 2 part dalam nota kita. Dia ada enzim yang terlibat. Yang utama dalam silibus kita ada 6. Tapi dalam buku kita dia ada 7. Nanti saya bagi clue macam mana nak ingat 6 enzim tu yang terlibat. Dan dia sebenarnya akronim tu dah ikut turutan enzim tu punya kerja. Okay. So DNA replication ni proses apa? Dia adalah proses di mana 2 identical. Kejap. You all nampak? Saya lupa. Sorry. Nampak tak? Lupa. Saya tak nak share entire screen. Nanti korang pening. Okay. Dah nampak dah? Bebel. Okay. Nampak tak? Betul tak? Okay. Process of producing 2 identical copies of DNA from original DNA. Maksudnya, siapa yang buat proses DNA replication ni? Let's say lah kita ada DNA tadi yang coil. Tadi kan? Okay, ini kita panggil parent DNA. Parent DNA, sometimes bila you nak cell division kan, hasilkan sel yang baru, maklumat genetik ni kena berganda dulu. Tapi proses berganda dia tak macam suka-suka hati je ganda sebab dia ada pasangan base tu kan. Jadi apa yang akan berlaku ialah daripada parent strand yang ada 2 strand ni tadi,
strand ini dia akan separate. Okey, kata kuncinya dia akan separate. Adalah enzim yang akan terlibat untuk separatekan dia supaya dia akan jadi template, okey, kepada DNA replication. Okey, so adakah dua strand ni sama? Of course lah, tadi you belajar tak sama sebab strand ini 5 ke 3. Mungkin kat sini dia ada A, dia ada C, dia ada G pada strand ni lah. Okay, this one dia akan jadi 3 to 5. Dan apa yang ada kat sini? Dia ada T. Okay, A pasangan ada T kan? This one dia ada G, dia ada C. So dia tak sama. Okay, kita pisahkan dia untuk jadi template. So next, apa yang akan berlaku? Okay, setiap satu ni akan jadi tapak dan kita akan hasilkan satu yang baru. Ini tapaknya dan kita nak hasilkan yang baru. Okay, new strand. So yang warna hijau ni adalah new strand. So semua 7 enzim tadi akan ada kerja masing-masing untuk pastikan daripada satu DNA tadi selepas tamat DNA replication akan terhasil 2 DNA. Masa 2 DNA ni dah terhasil barulah dia sama dengan yang asal. Masa dia separate tadi tak sama. Okay, so dia akan saling melengkapi. So ini yang kita katakan sebagai penghasilan DNA replication ni akan follow satu model yang kita panggil semi-konservatif. Apa maksud semi-konservatif? Di mana dua strand, parent strand tadi, parent DNA akan separate. Dan setiap satu akan function sebagai template. Okay, manakala each DNA produce consists of, bila dua ni yang dah terhasil, satu yang warna merah ni tadi adalah old strand. Manakala yang warna hijau ni adalah new strand. So bila dia terdiri daripada satu old, satu new, kita kata penghasilan ini follow semi-conservative model. Itu pengenalan dia. Tak ada pun kena masuk dalam assignment. Dalam assignment tak payah tulis. Ini pengetahuan dulu. Jadi, aim kita melalui proses DNA replication, kita nak produce 2 identical copy. Identical ni maksudnya sama. This one dengan 2 yang terhasil ni sama. Yang tadi madam kata beza apa? Base yang ada antara 2 strand. Tapi bila dia dah hasilkan macam ni, nanti dia akan saling melengkapi. Itu yang kita akan tengok detail. Proses ni berlaku di mana? Proses ini, DNA dia tak ada tempat lain. Dia memang duduk di dalam nucleus of eukaryotic cell. Eukaryotik ni maknanya apa? Sel kita lah. Sel eukariot yang ada nucleus envelope. Tapi kalau prokaryot, maksud prokaryot ni adalah bakteria. Dia tak ada nucleus. Ini bakteria ataupun kita panggil unicellular. Unicellular pun ada juga bakteria lah. Bakteria ni dia tak lengkap, you belajar kan? Dia tak ada nucleus envelope, so dia akan berlaku di cytoplasm. Dan pada fasa mana dalam proses cell division akan berlaku proses DNA replication ni? Kalau you ingat, you belajar dulu, dia akan berlaku pada fasa S phase. Ataupun kalau tak pernah belajar fasa S phase ni, dia berlaku pada interphase. Fasa persediaan sebelum sel tu divide. Bila divide yang PubMed tu, prophase, metaphase, anaphase, telophase, sebelum dari PubMed dah berlaku dah. Maknanya dalam nukleus tu bila dia nak divide jadi 2 sel, mula-mula dalam nukleus tu DNA ni dah jadi kena ada 2. Itu dipanggil DNA replication. So ini nama saintis yang memperkenalkan bahawa proses DNA replication ini follow semi-conservative. Next, apa 6 enzim itu? DNA helicase. Kalau dalam buku you tengok, buku you dah siap dibukukan. So insya-Allah sehari 2 lagi akan dipost, by minggu depan insya-Allah sampai. So nanti bila dah sampai je, nanti tolong update saya ya. Comel rasa design buku madam, design kulit dia. So dalam contoh yang madam nak ajar macam mana nak ingat ni, madam pakai, yang ni kena tulis tak dalam buku. He said, dia cakap, please
Don't do lies. Dia cakap, tolonglah jangan tipu. Okay, jangan tukar jadi macam tu Dia kena dalam bahasa Melayu. Okay, dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris. Okay, he ini merujuk kepada enzim pertama, iaitu helicase. Okay, so dalam proses ni nanti enzim ini dia yang akan mula-mula bekerja dulu. Apa kerja dia? Unwind the parental DNA double helix at replication fork. Maknanya tadi perasan tak pada kata yang bercoil parent tadi yang nak separate jadi dua. Okey, itu kerja helicase. Oh, madam saya tak faham replication fork. Sekejap lagi madam bagi video kita tengok. Okey, kalau sempat kita tengok sama-sama, tak sempat you all tengok, nanti kita ulas dalam kelas esok. Okey, di mana bila dia unwind helicase ni, bila dia lalu, okey, dia akan putuskan hydrogen bond. Hydrogen bond berada antara nitrogenous base kita tadi. A dengan T putus, C dengan G putus. Sepanjang tu dia putus. Sebab tu strand itu boleh separate jadi template. Dan bila dia dah separate, okay, you kena ingat DNA ni dia dalam bentuk double helix tadi, macam wire telefon. Ke korang semua sejak you all lahir dah telefon tak ada wire? Pernah tengok wire telefon? Alamak, rumah madam pun tak ada telefon. Telefon yang wire macam Maggie tu, pernah tengok tak? Yang gulung-gulung tu, tak pernah tengok ke sejak lahir? Sedihnya. Pernah Okey. Wire tu, cuba you bayang kita ada dua wire telefon tu, kita coil kan? Bila kita buka, adakah tiba-tiba dia jadi macam rebonding terus? Tiba-tiba lurus je, tak kan? So, bila DNA ni separate, dia ada tendensi untuk form balik hydrogen bond tu. So, perlu ada enzim yang kedua yang tak bagi dia coil with one another. Sebab kita nak jadikan dia template. So, inilah kerja yang kedua. Okay, yang kedua ni nama dia SSB protein atau you boleh tulis panjangnya single strand binding protein. SSB tu single strand binding protein. Ini SID. SSB protein. So, dia memang saya punya akronim ni, okay, dia ikut turutan supaya dalam penceritaan you nanti, okay, you punya enzim you tak boleh cerita DNA ligase dulu baru SSB protein. Tak boleh, haram. Okay, bila bab-bab ini nanti melibatkan proses, anak-anak you have to follow sequence. Macam solat. Boleh tak kita nak rukuk dulu baru baca Fatihah? Ataupun you nak bagi salam baca tahiyat dulu baru nak baca niat? Tak boleh. Sama macam dalam bab proses bio. Kita kena follow sequence. So sebab tu kadang buat akronim. Nanti madam buat pertandingan pula. Korang cipta akronim untuk bab-bab lain yang susah. Alright. So yang madam kata tak ada dalam madam punya ni adalah enzim this one. This one exception. Dalam silibus kita pun tak ada. Tapi dalam buku rujukan utama kita ada. So kalau you nak masukkan okey, tak nak masukkan pun okey. So apa kerja SSB tadi? Kerja dia ialah bind tu, maknanya pada strand yang dah terpisah tadi dia akan bind. Dan apa kerja dia? Dia nak stabilizekan supaya avoid daripada dua strand tadi coil bersama balik. Dia tak nak benda tu coil balik. Okay, so dia bind. Bila bind, dia tak akan bercantum balik. So, dia akan jadi template. Itu peranan SSB protein. Dan topoisomerase ni bantu juga. Okay, di mana pada bahagian, sebab kita nak senang, mestilah dia luruskan. Bahagian yang terlalu coil, nampak? Dia kata, replication fork does not super coil. Mana-mana yang terlalu coil, dia akan potong, dia cantum balik. Tapi this one tak nak masukkan pun tak apa. Terus pergi kepada yang ketiga, P. P ini merujuk kepada enzim primase. Okay, memang primase tujuan dia, walaupun kita nak hasilkan DNA, salah. Okay, kita akan nak synthesize RNA primer. Okay, bind to template strand and synthesize RNA primer. Walaupun nak hasilkan DNA ni, tapi kena ada primer. Kenapa? Sebab primer ini nanti peranan dia yang akan jadi initiator, pemula. Dia yang bagi tahu bila nak mula. Bila nak mula proses nak hasilkan strand yang baru. Tadi kita dah buka, kita dah bagi dia lurus, primer akan bind. Okay, untuk hasilkan RNA primer. Okay. Dan
Sebab apa? Enzim seterusnya yang akan bekerja, namanya adalah, ini yang kalau dalam semalam ada seorang kawan you dah hantar gambar, madam boleh tak pakai gambar ni? Saya kata gambar tu dah cantik, okey. Enzim-enzim dia yang semua ni memang lain-lain, tapi hati-hati dengan dua ni. You tengok, nama dia sama tak? Sama. Dalam video yang madam nak tunjuk kejap lagi pun nama dia sama. Tapi dalam silibus kita, you wajib ada ini. Sama ada 3 ataupun 1, dan 3 ini mesti Roman. Tak boleh nombor. You tulis nombor macam ni salah. So sebab tu please don't do. Bukan do don't. Don't. Don't ada berapa huruf kat belakang? 3. Do ada berapa huruf kat belakang? 1. So apa dua benda yang berturutan ni kerja? DNA polymerase. Okay, dalam bab ni, you akan banyak kali jumpa polymerase. Maksud polymerase, dia lah enzim yang nak panjangkan sesuatu. Macam DNA polymerase 3 ni, apa kerja dia? Okay, tadi dah ada RNA primer, dia akan bind pada RNA primer, okay, dan dia akan add free DNA nucleotide. Maknanya strand tu tadi kan dah terpisah, siapa nak tambah, dia akan tambah yang baru. Kalau lah kat situ A, dia tambah T. C, dia tambah G. G, dia tambah C. Tambah, panjangkan. Itu kerja dia. Okay, elongate the new DNA strand. Nak lengkapkan yang new strand tadi. Okay, dan arah pemanjangan dia, ni nanti kita ceritalah. Okay, korang mesti pening kan? Tak apa, dengar dulu kali pertama. You dengar kali pertama, mungkin pening. Okay, kita dengar kali kedua nanti dia akan jadi lebih mudah. Okay, so bila dah ada DNA polymerase 1, then ada pula DNA polymerase 3. Okay, bila nak hasilkan DNA, tak bolehlah, tadi kan kita kata ada DNA, ada RNA. Bahagian yang RNA tadi yang telah ditambah untuk jadi initiator tadi, kita akan ganti balik dengan DNA. So siapa yang akan buat kerja tu? DNA polymerase 1. Dia replace the RNA primer yang awal-awal tadi. Mana-mana bahagian ada RNA primer, dia akan tukarkan jadi DNA nucleotide. So bila dah tukar, barulah semua strand tu sekarang ada DNA. Tapi antara hujung-hujung antara dua komponen ni masih tak bersambung. So macam mana kita nak sambung dia punya sugar phosphate backbone, ataupun ada nanti madam akan tunjuk Okazaki fragment ni. Okay, apa dia benda tu? Nanti kita tengok kemudian. Barulah kita akan pakai enzim yang terakhir, kita panggil ligase. So 6 enzim ini, okay, mesti guna ikut turutan, barulah lengkap terhasilnya DNA yang baru, yang identical. So madam memang nak terangkan yang ni je. Yang ni je dulu. Okay? Boleh? Okay, sebab next barulah nanti esok-esok saya nak bagi tahu. Bila DNA tadi terbuka, dia jadi macam zip yang terbuka. Siapa buka dia? Helicase. Okay, ada pula strand atas, strand bawah. Strand atas, lurus je, terus dihasilkan, tak ada masalah. This one dia jadi putus-putus. Putus-putus ni lah yang tadi akan membentuk struktur yang saya sebut tadi sebagai Okazaki fragment. Macam mana boleh jadi macam ni? Itu mekanisme. Dalam poster you tak kena buat yang madam ajar tadi ni. Ni baru pengenalan. Ni pengenalan. Okay, yang kita kena buat, macam mana kita nak ceritakan proses DNA replication, lebih kepada mekanisme lah. Ada fungsi enzim, tapi cerita dia tu ikut turutan. Itu yang you kena buat berdasarkan gambar. So ini salah satu contoh gambar, bukan inilah gambar yang terbaik. Okay, tapi kalau gambar ni okey, sebab nampak tak dia bezakan enzim-enzim ni, okay, menggunakan warna yang berbeza walaupun rupa dia lebih kurang sama. Okay, kalau you cari gambar yang buat DNA replication, hati-hati kalau you nak pakai label dia lah. Ataupun saya cadangkan better lah you tutup. Kalau you pakai komputer, you tutup. Ataupun kalau you lukis, you kena tulis nama penuh. Tak boleh ikut rujukan you tu. Kalau Paul, tak boleh. Kena ikut nama yang macam dalam silibus kita. Okay, kadang-kadang memang ada yang dia tak pakai yang macam tu. Okay, dia suka-suka hati dia je. Right? So, kita akan tengok ni esok, mechanism of DNA replication. Okay, this is my end of slide. Kejap, madam nak stop recording.